لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada pelajar baru. Baik, kita sambung pada muka surat 151. Saya Salikin, muka surat 151. Baik atas sekali. Jadi kita sekarang ni dalam kitab Sayyidus Salikin ni tengah baca doa-doa ni. Jadi dia banyak bincang bab doa lah. Jadi kita kena perhatikan betul-betul baris dan sebagainya. Jadi untunglah sikit kita di zaman moden ni ada rakaman. Jadi kalau tak sempat nak catat baris pun boleh rujuk balik dan tengok balik. Kalau kita zaman dulu juga, kalau terlepas juga, susah. Sekarang ni untung. Kalau terlepas pun bolehlah tengok kat situ, nak letak baris balik. Baik. Ini kita masih bincangkan adab berjalan nak pergi ke haji ni. Masih lagi adab berjalan lagi, tak sampai lagi ke Mekah ni. Jadi kata dia, dan apabila hampir ia turun. Jadi kata musannif, dan apabila hampir ia orang yang berjalan tadi turun. Bila dia sampai satu tempat, dia nak turun. Nak turun di satu tempat di persinggahan. Maka baca, sunat baca. Apa kita nak baca bila kita nak turun satu tempat? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlalna wa rabbal aradina ratu huruf bagi atas, aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatina wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna wa rabbal bihari wa ma jarayna as'aluka khaira hadzal manzili wa khaira ahlihi wa a'udzu bika min syarri hadzal manzili wa syarri ahlihi wa syarri ma fihi isrif anni syarra syirarihim isrif anni syarra syirarihim. Artinya, hai Tuhanku, Tuhan tujuh petala langit dan barang yang di dalamnya, dan Tuhan tujuh petala bumi dan barang yang di dalamnya tujuh bumi, dan Tuhan segala syaitan dan barang yang disesatkannya syaitan, dan Tuhan segala angin dan barang yang diterbangkannya, dan Tuhan segala laut dan barang yang dipelakukannya. Aku memohonkan akan dikau akan kebajikan tempat turun ini. Tempat aku nak berhenti ni, ya Allah, aku pohon benda-benda baik di sini. Itu doa. Kan dia nak berhenti ni kan, doa ni masa kita nak berhenti di satu-satu tempat. Aku memohon kebajikan tempat turun ini dan kebajikan segala isinya. Isi maknanya penduduk tempat ini. Jangan buat jahatlah kat aku. Doa ni kita nak pergi mana-mana tempat, kita nak berhenti, kita baca dalam musafir kat mana-mana. Dan Tuhan, mana tadi? Dan segala isinya, dan daripada kejahatan barang yang di dalamnya, di dalam tempat ini, maka jauhkan olehmu daripada aku akan segala kejahatan mereka itu. Habis, selesai itu makna. Maka apabila turun ia, tadi kita baca tu dekat nak turun. Misal kata kita kata dekat sana nak turun, kita dah baca dah. Baca sampai bila dah sampai tempat turun tu. Apabila turun ia pada tempat berhenti itu, bila sampai pada tempat turun tu, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat sunat
manzil nama dia. Kita ni bila sampai pada satu tempat, kita berhenti semayang dulu 2 rakaat. Allah, banyak dia semayang sebenarnya. Kita turun dan semayang di situ dulu 2 rakaat. Mana kalau kita nak pergi ke Kedah, katalah berhenti di RNR, sebelum berhenti di RNR tepi jalan tu, sebelum dekat nak sampai RNR tu, baca doa ni dulu. Lepas tu bila dah sampai di RNR tu, turun semayang 2 rakaat di RNR tu, baru cari makan. Lagu tu cara. Maka dibacanya. Kemudian lepas pada semayang, kita baca ni. Lepas semayang 2 rakaat sunat manzil, kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma khalaqa. Artinya, aku meminta peliharakan dengan beberapa kalimah Allah yang sempurna, yang tiada melampaui akan dia oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Maksudnya aku minta berlindung dengan Allah menggunakan kalimah-kalimah Allah yang sempurna ini, yang mana kalimah ini orang jahat baik ke orang jahat ke tak boleh melepasinya. Daripada kejahatan segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Jadi kita pun jalan. Lepas tu sambung jalan lah. So semayang buatlah kerja apa tu, naik kenderaan, start balik, baca doa naik kenderaan, lepas tu berjalan balik. Kemudian maka apabila masuk malam, start masuk malam, kita jalan share tadi, bila malam je masuk jam maghrib, ni baca doa ni. Kalau dalam musafir, kita musafir jalan jauh ni, balik Kelantan ke apa, sampai saja masuk waktu malam, kita baca doa ni. Ya ardu Rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma dabba alayki. Kena baca bagi bawah pasal bumi. A'udzu billahi min syarri kulli asadin wa aswadin wa hayyatin wa aqrabin wa min syarri sakinil baladi wa walidin wa ma walad wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim. Artinya, hei bumi, Tuhanku. Hei bumi, kita royak ke bumi, kita bagi tahu kat bumi. Hei bumi, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Doa Nabi ni. Jadi maknanya bercakap dengan benda yang tabiatnya tak boleh bercakap, tak salah. Macam Nabi pun bercakap dengan bumi. Tabiat bumi ni boleh bercakap tak? Tabiat dia tak boleh kan? Jadi bercakap dengan benda yang tabiatnya tak boleh bercakap tidak salah. Jadi salah tak kecek dengan kucing? Cing, makan, salah tak? Tak salah, pasal Nabi pun bercakap dengan bumi. Dia kata, gila aku kecek dengan kucing. Setengah-setengah orang tua dulu, orang tua-tua kan, dia menjampi penyakit, dia nak baca Quran tak erti. Hei penyakit, keluar. Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh tak? Pasal Nabi pun sebut ya ardu, hei bumi, kan? Penyakit pun boleh kan? Hei penyakit, keluar. Pasal dia boleh faham, cuma dia tak boleh nak cakap tu ya. Pasal dia makhluk Allah. Yalah, kita pergi bercakap kat pokok. Pokok cepat-cepatlah, buah durian ni tak tahan nak makan. Contohnya kan, suruh pokok durian cepat. Boleh bercakap, boleh. Dia ambil daripada sini. Pasal Nabi bercakap pada benda yang tak boleh bercakap. Pada tabiatnya tak boleh bercakap, dan Nabi bercakap. Maknanya boleh kita bercakap dengan makhluk yang tak boleh bercakap. Sebab itu ada satu apa benda, doa tu kan, doa orang tua dulu kan, banyak pantun-pantun tu kan. Kan dia gini, seru kan, doa jampi-jampi dulu, dia suruh penyakit tu suruh keluar. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan ada syirik lah. Apa, hei gebu-gebah, apa tahu lah gebu-gebah. Kan?
Baik, seterusnya. Aku meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatanmu mu bumi ini, dan kejahatan barang yang di dalamnya bumi, dan daripada kejahatan barang yang melata-lata di atasmu mu bumi. Aku meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan segala harimau. Asadin tu dia terjemah harimau. Boleh juga terjemah dengan singa. Singa tu elok. Singa. Asad tu mana singa. Daripada kejahatan segala singa. Dan ular yang besar dan ular yang kecil. Oh gitu. Aqrabin tu dia terjemah ular kecil. Tapi kalau kita belajar sekarang, aqrabin tu kala jengking. Tak apa. Ular yang besar dan ular yang kecil-kecil. Dan daripada kejahatan yang di dalam negeri, dan daripada kejahatan yang beranak. Siapa yang beranak? Manusia. Kejahatan manusia, kejahatan binatang hak jenis sifat beranak. Dan barang yang diperanakkan, maknanya anak-anak dia, anak-anak keturunan dia, jin manusia hak jenis beranak. Jadi umumlah. Jenis beranak tu aku minta berlindung daripada makhluk yang jenis beranak. Dan bagi Allah Ta'ala barang yang diam di dalam malam dan siang itu, dan milik Allah Ta'ala lah benda yang ada malam dan siang itu. Dan Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang mengetahui. Allah Ta'ala lah yang mendengar dan mengetahui. Dan ketujuh, sayyidiyahnya memeliharakan dirinya pada siang hari. Jadi jaga diri kita pada siang hari. Maka jangan ia berjalan pada siang hari di luar kafilah. Mana kena jaga keselamatan diri. Kita jangan berjalan luar hari asing daripada kafilah. Orang dulu kan berjalan ikut kafilah, ikut kumpulan rombongan. Yakni di luar himpunan orang banyak, kerana barangkali dirampas orang akan dia, atau barangkali ia sesat. Jadi mana ni dulu kalau berjalan dulu tengah padang pasir, jangan siang hari itu kita berjalan merayak seorang jauh daripada orang, bimbang-bimbang takut sesat. Dan hendaklah pula memeliharakan dirinya pada malam hari itu, dan memeliharakan barang-barangnya, kena jaga barang-barang. Maka hendaklah jangan membanyakkan tidur pada malam hari itu, kerana kita dah belajar dah bila nak berjalan sunat berjalan malam. Jangan banyak tidur pada malam hari. Kalau tidur, bila tengah berjalan dia tidur, jadi binatang tu akan jadi berat. Pasal apa? Pasal kita belajar itu, kalau orang tidur, roh keluar ni, badan dia jadi berat. Dan sunat bahawa tidur ia berganti-ganti dengan taulannya, gili-gili tidur, pada memeliharakan barang-barangnya. Maka jikalau satu tidur, maka yang satu berjaga. Dan jikalau menyahaja akan dia oleh seteru, manakala orang musuh datang. Ini dia nak sebut doa yang diajar oleh Imam Ghazali, doa penjaga, doa pagar diri yang diajar oleh Imam Ghazali. Jikalau menghajar akan dia oleh seteru, manakala ada musuh datang, atau binatang yang buah, kalau ada binatang buah, sama ada malam atau siang, maka baca ayatul kursi. Kalau ada musuh mari, kita baca ni ayat kursi. Lepas baca ayat kursi, baca apa? Syahidallah, dan syahidallahu la ilaha illa syahidallahu alladhi la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Itu syahidallah tu. Baca ayat kursi dan baca syahidallah. Dan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Baca apa ayat kursi? Syahidallahu alladhi la ilaha illa wal malaikatu wa ulul qa'iman bil qist la ilaha illa, sampai habis qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, ma sya'allah la quwwata illa billah, hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah, ma sya'allah la ya'ti bil khairi illa Allah, ma sya'allah la yasifu as-su'a illa Allah, hasbiyallah wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'a Allahi muntaha, wala duna Allahi malja'a,
kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Tahassantu billahil azim wasta'antu bil hayyil ladzi la yamut. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanam wa knufna bikanafika alladzi la yuram. Allahumma arhamna, buang waw tu. Allahumma arhamna. Ada waw kan? Allah warhamna. Buang waw. Allahumma arhamna biqudratika alaina fala nahliku wa anta thiqana wa anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma atif alaina quluba ibadika wa imaika bi ra'fatin wa rahmah innaka anta arhamur rahimin. Ini baca doa ni, doa pagar diri pagi. Jadi elok kita amalkan doa ni setiap hari pagi dan petang walaupun kita tak musafir. InsyaAllah segala barang bahaya, segala benda-benda yang memudaratkan kita tak kena pada kita. Ini doa pemeliharaan diri yang diajar oleh Imamul Ghazali. Pagi baca, petang baca. Walaupun di sini Imam Ghazali sebut baca dalam musafir kan. Tetapi ulama kata baca pagi dan baca petang. Ayat kursi, syahidallah, 3 kul, lepas tu baca tu. Tubuh bagi elok-elok, hafal. Jadi gimana-mana pun senang kita baca ni. Selain daripada amalan-amalan yang kita baca maksurat, amalan lain mungkin kita baca hizib Nawawi, hizib Bahar dan sebagainya. Ini amalan Imam Ghazali. Pendek sikit. Amalan Imam Sanusi ada juga doa pemeliharaan diri. Duduklah kitab apa? Munyatul Musalli. Aras nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut wa alja'tu zahri fihi bizalika al hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuram wa la yudam wa la yustabah. Itu kan dalam Munyatul Musalli. Ngaji musalli itu adalah bab doa-doa tu ada. Itu dia panggil doa pemeliharaan Imam Sanusi. Imam Sanusi sebut dalam kitabnya Mujarrabat As-Sanusi. Mujarrabat As-Sanusi. Ini doa pemeliharaan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Makna tu kita sambung kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Mana? Oh, ada ya? Tak bunyi. Baik, kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 37. Fasal kat bawah tu fasal. Muka surat 37 fasal. Allahu akbar. Faslun, ini satu fasal. Haza faslun, ini satu fasal takdirnya. Pada menyatakan awliya illah dan yang lainnya lain daripada awliya illah. Ini nak cerita awliya illah. Apa makna awliya illah? Awliya ialah jamak bagi kalimah wali. Ini fasal pada menyatakan wali-wali Allah. Wali-wali Allah tu siapa? Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Orang yang berhadap kepada Allah dan meninggalkan al-muqbilu ala Allah wal mu'ridu amma siwa. Takrif setengah ulama. Al-muqbilu ala Allah, yakni orang yang berhadap kepada Allah, wal mu'ridu dan berpaling amma siwa, selain daripada Allah. Itu wali Allah. Maksudnya diri dia hanya berhadap pada Allah. Tujuan dan matlamat dia nya tak ada lain melainkan Allah sahaja. Barulah dikatakan dia itu wali Allah. Kalau tidak, tak jadi wali Allah. Walaupun sembahyang banyak, puasa banyak dan sebagainya, tapi hak dia mukbilnya ala dunia. Hak dia beradabnya ke dunia. Dengan sembahyang dia hadap ke dunia. Dengan puasa dia hadap ke dunia. Dengan sembahyang dia hadap ke makhluk, nak pujian makhluk, nak sanjungan makhluk,
nak angkat makhluk, nak orang bagi sesuatu kat dia dan sebagainya, dia tidak berhadap pada Allah. Walaupun banyak macam mana dia buat, tidak dapat naik ke tahap wali Allah. Pasal dia tak iqbal pada Allah, tak berhadap pada Allah. Wal mu'ridu amma siwah, dan berpaling daripada selain daripada Allah. Maksudnya hak lain daripada Allah dia buang semua, tak letak dalam hati dia. Pasal hati kita ni dia tak boleh masuk dua benda. La yajtami'u hubbaini fi qalbin wahidin, tidak akan berkumpul hubbaini, dua cinta, fi qalbin wahidin, di dalam satu hati. Kalau masuk cinta ke Allah, hilanglah cinta kepada dunia. Kalau masuk cinta ke dunia, hilanglah cinta kepada Allah. Hati satu je ada cinta. Jadi wali Allah dia buat masuk satu je, dia tak buat masuk hal lain. Masuk cinta, bukan kata tak ada di tangan dunia, dia beza. Cinta tu tak nak. Kalau di tangan tu tak apa, banyak mana pun tak apa, bahkan kita disuruh jadi kaya. Sebab itu dalam kitab-kitab disebut perbahasan hal, adakah al-ghaniyus syakir afdal am al-fakirus sabir? Mana lebih afdal, al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur, ataupun al-fakirus sabir, orang fakir tapi sabar? Hak mana lebih afdal? Sebahagian ulama dan kebanyakan daripada mereka mengatakan orang yang afdal ialah al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kerana orang kaya yang bersyukur, manfaat dia lebih, dia boleh sampai ke orang lain. Dengan duit dia tu, dia syukur sampai ke orang lain. Adapun orang fakir yang bersabar, dia diri dia seorang je, dia sabar, diri dia seorang je dapat manfaat. Maka kaedah agama, tiap-tiap perkara yang lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya. Sebab itu orang alim dengan orang abid, besar pahala orang alim. Abid dia ibadat untuk diri dia seorang. Semayang untuk dia. Puasa untuk dia. Kan, dia zikir baca Quran untuk dia. Sedangkan orang alim dia mengajar untuk orang lain. Jadi manfaat dia pergi ke orang lain. Maka bila macam tu, bila manfaat tu pergi ke orang lain, dialah lebih afdal. Itu kaedah agama. Sebab itu baca Quran dengan sedekah itu, kata ulama, lebih afdal bersedekah. Pasal baca Quran manfaat untuk diri kita sahaja, sedangkan bersedekah itu manfaat untuk orang lain. Itu kaedah-kaedah agama lah, antara kaedah agama. Jadi sekarang ni bukan kata tak boleh ada dunia. Ada dunia tak apa. Abdul Rahman bin Auf kaya, Zubair bin Al-Awwam kaya, Sayyidina Uthman kaya. Tengok Sayyidina Uthman sedekah dalam perang Tabuk, berapa banyak sedekah dia, kan, juta-juta. Sehingga Nabi SAW sebut, ma darra Uthmanu min ba'di yaumin hadha, tidak ada mudarat apa-apa kepada Sayyidina Uthman lepas hari ini. Tak ada apa mudarat ke Sayyidina Uthman. Maknanya tak ada benda kepayahan dan kesusahan, tak ada benda boleh memudaratkan Sayyidina Uthman. Banyaknya sedekah Sayyidina Uthman pada perang Tabuk. Tengok dalam perang Tabuk bagaimana sahabat-sahabat bawa harta. Pasal perang Tabuk ni perang susah. Bukannya tak boleh ada harta, adalah harta, tapi jangan masuk cintakan harta. Itu tak naknya. Harta tak apa, kaya macam mana, lagi kaya lagi bagus. Tu baik. Dan yang lain, berkata Syekh Makinuddin Al-Asmar, ini nama wali Allah, kubur dia di Mesir. Kalau ada peluang pergi Mesir, pergilah ziarah. Kalau ada peluang. Ustaz sendiri pun tak pergi lagi, cuma duk tengok gambar gitulah. Bila-bila masa ada duit, kita pergilah ziarah. Di Mesir ni kubur wali-wali banyak. Di Palestin kubur nabi-nabi banyak. Nabi Shu'aib, Nabi apa di Palestin dan Jordan. Adapun di Mesir wali-wali banyak. Gitu. Jadi sebab itu kalau ada duit, antara tempat selain pada Mekah Madinah lah, Mesir dengan Palestin. Kenapa? Kerana di Mesir banyaknya kubur wali-wali. Imam Syafi'i di Mesir, Ibn Atta'illah pengarang kitab kita ni pun di Mesir, Syekh Makinuddin pun di Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari pun di Mesir, Imam Ramli di Mesir, Ibn Hajar Al-Asqalani pun di Mesir. Oh ramai.
Mengajar sekolah ni, karang kitab Fathul Bari. Mesti tak? Kemudian, dia kata pada adalah ia Syekh Makinuddin di dalam negeri Iskandariah. Iskandariah ni mestilah Alexander. Katanya, kata Syekh Makinuddin, melihat aku seorang hamba serta tuannya. Aku tengok ada seorang hamba bersama dengan tuan dia pada satu negeri di dalam negeri Iskandariah. Mana satu daerah daripada daerah Iskandariah. Dan atas keduanya, dia ni tuan dengan hamba duduk berjalan gini. Atas keduanya tu, atas tu Syekh Makinuddin nampak atas keduanya liwa. Baca liwa tu. Apa bagi dia baca liwaun. Apa mana liwa? Liwa apa mana? Mengaji bahasa Arab dah. Liwa apa? Mana tu liwa? Panji. Ndero. Ndero. Dego tu bergerak je. Kemana dia pergi? Ada dego tak? Terang, sonya terang antara bumi dan langit. Terang panji-panji tu di antara bumi dan langit terang. Orang lain nampak ke tak? Tak. Siapa nampak? Syekh Makinuddin seorang je. Pasal apa dia nampak? Dia pun wali juga. Kan? Dia gitu. Wali ni Allah Ta'ala buka kasyaf. Dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Dia boleh cam ni wali tak wali. La ya'riful waliyu la ya'riful waliya illa al-wali. Tak kenal wali melainkan wali. Kita kata apakah hal orang ni wali ke? Tapi wali juga dia kenal. Macam doktor lah. Kita rasa hebat doktor ni. Tapi doktor tengok hebat apa ni? Macam ni. Kan? Dia tahulah sama-sama doktor. Kan? Kita kata hebatlah doktor ni. Doktor lah dia tahu. Macam orang alim juga. Orang alim sama orang alim dia tahu kan? Ni alim apa macam ni. Kan? Gitu. Sama juga wali. La ya'riful waliya illa al-wali. Tidak kenal wali itu melainkan wali juga kenal. Jadi Syekh Makinuddin ni dia tengok, cumanya dia tak tahu. Apa dia tak tahu? Maka aku kata dalam hati aku, adakah itu cahaya bagi tuan atau bagi hamba? Dera cahaya ni siapa punya ni? Tuan ke hamba? Siapa wali sebenarnya? Nampak dah tandanya. Cuma tak confirm lagi. Hak tuan ke, hak bos ke, hak hamba abdi tadi. Kan? Jadi apa dah? Maka berjalan aku di belakang keduanya. Aku pun jalan belakang dua tu hingga membeli baginya tuannya akan satu barang dikasih kepada hamba itu. Maka berjalan hamba itu daripada tuannya. Tak kena terjemahan tu. Mana? Hatta ishtara lahu sayyiduhu hajatan wa faraqahu. Betul-betul. Sehingga berjalan hamba itu daripada tuannya. Maksudnya bila dah selesai itu hamba tu pergi. Maka tatkala berjalan hamba itu, berjalan cahaya sertanya. Rupanya cahaya tadi sambungnya hamba tak ada. Hamba tak ada wali, bukan tuan dia. Tengok wali ni dia tak kira tuan ke hamba abdi ke Allah Ta'ala boleh bagi belaka. Maka aku ketahui itu hamba wali daripada wali Allah. Seorang wali daripada wali Allah Ta'ala. Aku pun tahu lah. Rupanya hamba tu wali. Itu Allah Ta'ala nak angkat siapa-siapa pun Allah Ta'ala boleh angkat. Maka pada satu hari, kata Syekh Makinuddin, satu hari aku pergi aku kepada tuan itu hamba. Satu hari aku pun pergilah kat tuan hamba tu. Dan aku katakan baginya, bagi tuan hamba, hei saudaraku, engkau jualkan itu hamba kepadaku berapa juga harganya aku beli.
akan dia. Kata dia, "Hei tuan, juallah hamba tu kat aku, berapa pun harga aku beli." Jadi bos dia pun terpelik lah. Maka berkata tuan hamba itu, "Kenapa juga engkau hendak membeli hamba itu?" Lagu mana, pasal apa kamu nak beli hamba ni? Yang ikut berapa harga letak pun kamu nak beli ni. Tu kata dia. Membeli hamba itu daripadaku, kata dia. Maka sentiasa bertanya. Tak bertanya ni maksudnya bertanyai dia kan, bertanyai. Maksudnya minta lah. Sentiasa bertanyai ia aku kepada sentiasa bertanyai ia di situ maksud tuan tadi. Sentiasa bertanyai ia tuan akan aku bukan apa? Sentiasa bertanyai ia kepada aku. Itu aku dulu kan? Aku tu tukar lepas pada. Itu dia. Sentiasa bertanyai ia kepada aku. Kepada aku. Itu dia. Terbalik aku kepada dia tulis. Sentiasa bertanyai ia tuan tadi kepada aku. Hingga aku katakan, dah tanya-tanya pasal apa nak beli sangat ni, pasal apa duk tanya-tanya. Aku pun jawablah. Hingga aku katakan, hal hamba itu wali Allah Ta'ala. Kata aku, dah tanya sangat, aku jawablah, hamba itu wali Allah. Aku nampak cahaya bersama dengan dia. Maka berkata tuannya siapa? Tuannya hamba tadi, bagiku ku siapa ni? Syekh Makinuddin tadi. Penghuluku, suatu yang engkau tuntut akan dia. Penghuluku. Dia bangsakan kepada Syekh Makinuddin tu penghulu. Penghuluku maksudnya Syekh Makinuddin di situ. Suatu yang engkau tuntut akan dia, hak kamu minta tu daripada hamba itu, kamu minta nak beli hamba tu, aku terlebih aula dengan dia. Akulah lebih utama buatnya daripada penghuluku, maksudnya daripada engkau tuanku. Iaitu dia bangsakan kepada Syekh Makinuddin tu sebagai penghulu. Dan dimerdekakan hamba itu oleh tuannya. Jadi tuan dia tahu kata hamba ni wali Allah, takkanlah nak pegang lagi wali Allah di bawah dia. Dia pun merdekakan, yakni bebaskan wali Allah itu. Dan adalah ia jadi wali yang amat besar pada itu waktu. Jadi wali besar. Syahdan, perhatian. Ketahui olehmu bahawasanya setengah daripada orang yang mengetahui awliya illahi ta'ala, ada orang boleh cam itu wali Allah dengan bau yang harum, tiada minyak yang harum. Kadang-kadang kita pergi wangi lah, padahal dia tak ada pakai minyak wangi apa. Itu wali Allah. Kita je bang, orang lain tak bang. Tanda-tanda Allah Ta'ala nak tunjuk kita wali Allah. Cium bau yang wangi walaupun tiada harum, dengan tiada minyak yang harum, tak ada minyak wangi. Dan setengah mereka itu mengetahuikan dia kan wali Allah dengan merasakan makanan. Apabila melihat ia akan wali Allah, dirasakannya makanan yang ada pada mulutnya manis. Dia makan tu sedap. Bila tengok wali Allah tu makan jadi sedap. Tanda wali Allah. Tanda Allah Ta'ala nak himpunkan wali Allah. Dan wali-wali Allah ni Allah Ta'ala pilih orang-orang juga untuk himpunkan dengan kekasih dia. Kata kita kan dah belajar dulu di awal dulu. Allah Ta'ala amat cemburu untuk himpunkan kekasih dia dengan orang yang dia benci. Sebagaimana kita isteri kita tak suruh dia berjumpa dengan orang yang kita benci. Kita suruh dia suruh berkawan dengan orang yang kita sayang, kita suka. Untuk juga wali Allah, kekasih siapa wali Allah? Allah Ta'ala tak akan himpunkan kekasih Allah, kasih dia dengan orang yang dia benci. Maksudnya kalau kita ni ada duduk kawan dengan wali Allah, sahabat dengan wali Allah baik dengan kita,
Ada tanda-tanda kita ni dicintai oleh Allah. Itu lah. Tapi jangan duk rasa sedap, aku semua ulama kenal aku. Tak boleh. Tapi ada tanda-tanda kita boleh buat sebagai motivasi lah. Okay? Pasal Allah Ta'ala tak akan himpunkan kekasihnya dengan musuhnya. Betul kata. Tengok kan Nabi siapa duduk dekat dengan dia? Pak paling dekat sekali siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kan? Begitu. Sayyidina Nabi Isa, siapa duduk dekat dengan dia? Sahabat-sahabat dia? Hawariyun, 12 orang. Hawariyun. Jadi gitulah wali Allah, gitu juga. Hak duduk dekat dengan dia tu, itu orang yang baik, insya-Allah. Baik. Dan apabila melihat akan orang yang berbuat maksiat, dirasakannya makanan yang manis di dalam mulutnya pahit. Maksudnya dia tengok ni bukan wali Allah. Bila dia makan, rasa pahit mulut. Itu tandanya orang tu pun dah jadi wali Allah. Dia boleh rasa makanan tu manis pahit tu, maksudnya dia pun Allah Ta'ala nak angkat jadi wali dah. Nak berkumpul dengan wali. Dia tengok orang buat maksiat, dia makan, pahit makanan. Tapi tengok benda makan lah. Kalau dah makan pedu memang pahit lah. Ada? Oi, pahit kaki maksiat ni. Dia kau makan pedu memang pahit lah. Kata-kata kau orang kaki maksiat pun dah. Kan? Wali-wali Allah. Allah Ta'ala buka. Setengah-setengah wali, bila dia nak makan makanan, ada makanan haram tu, keluar api daripada makanan. Jadi tak makan. Tapi benda kasyaf ni dia tak boleh buat hukum kat orang. Kena ingat, benda kasyaf ni hukum untuk kita je. Diam je lah, kita jangan kata kau jangan makan. Tak. Dengan manusia kena pakai hukum fiqh. Hukum fiqh, selagi tak tahu benda tu haram, apa hukum dia? Halal lah. Tapi kalau Allah Ta'ala buka kat kita, tak payah makan dia. Gitu je lah. Dia benda kasyaf, tak boleh buat hukum kat orang. Kan? Kita tengok dia semayang tak sah, tak mandi wajib lagi. Kita nampak dia tak mandi wajib kan? Kita tak boleh hukum. Woi, balik mandi wajib lah. Dah tak boleh, biar. Gitu. Hukum fiqh untuk orang ramai, fiqh. Dia. Malaikat berdarurat apa? Contohlah dia datang pula nak mempelekeh, menghina kita. Macam wali Tok Guru dulu kan? Ada orang datang nak berdebat dengan dia. Mari Tok Guru, saya nak berdebat. Tok Guru kata ginilah. Balik mandi wajib dulu dah. Mandi wajib pun tak lagi tu. Rupanya orang tu memang tak mandi wajib lagi. Allah Ta'ala buka kasyaf. Dulu ada apa? Ayah Haji Harun, apa? Haji Harun bilang surau dia seminar. Haji apa? Lebai Syai. Lebai Syai. Dia duduk di Kuang tak? Itu orang katalah. Itu memang kalau siapa tak semayang, jangan pergi jumpa dia. Tak sembahyang subuh kata. Dia nampak. Tapi ada tujuan lah. Dia sebut tu ada hak. Tak ada lah kata sesaja. Tapi betul dia jaga makan sungguh. Kata orang dia tak minum air lain. Air kelapa dia minum. Warok ni. Air kelapa. Air lain takut campur dengan benda itu ni. Minum air kelapa. Anak dia Haji Harun lah. Haji Harun di Desa Minang. Di Desa Minang kat Geriwu. Saya pun tak tahu, cuma dengar cerita lah, orang duk cerita. Allah. Itu wali-wali Allah ni dia buat benda-benda yang elok-elok Bini Haji Said. Tak lagi. Dia duduk sini dengan anak dia di perempuan. Di mana dia? Sebelah Kuang sana lah. Sebelah sini. Sebelah sini. Kita pun tak tahu sangat cerita dia. Kalau tahu boleh kita cari gitu. Haji Harun anak dia tu. Ada selawat dia tu. Saya pun baca dengar selawat. Dia bawa pada Masjid Syarif ni. Maulid Nabi. Dia bawa selawat tu. Haji Harun bagi. Tu. Tak kebetulan kita. Pergi cari Haji Harun. Insya-Allah di Desa Minang. Kan mana tahu dapat ijazah tu elok kat beramai. Kan hak ayah dia dulu tu. Allah, habis syahdan wallahu alam. Kadang-kadang benda dekat kita je, kita tak tahu. Haji dia Seminang tu, Geriwu tu ya. Kedegi sebelum meninggal.
Oh, di ijazah dah itu di Masjid Syarif. 90 lebih. Baca Quran tak pakai. Siapa? Mak dia. Mak dia? Semayang macam orang biasa. Mak dia. Mak dia pun beramal jugalah kot. Ha. Bangga mak dia. Umur 90 mak dia. Isteri arwah ni lah. Si ni baik. Allah. Baik, ni kitab terakhir kita. Muka surat 136. Allah. Maka jika ia mendapatkan segala syarat itu, baik apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil kata tu bagi kelima. Maka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ke 6 kita ambil. Maka jika tiada ia niatkan qasar padanya takbiratul ihram. Maka tafriq ni ya. Maka jika tiada ia musafir tadi niatkan qasar, niat nak sembahyang qasar 2 rakaat ataupun qasar padanya pada takbiratul ihram. Maksud dia takbir, dia tak niat qasar. Apa jadi? Jawabnya wajib. Jawab jika tadi wajib atasnya atas orang musafir tadi, ia sempurnakan sembahyangnya. Maksudnya sembahyang 4 rakaat. Jadi niat qasar tu mesti ada dalam takbiratul ihram. Kalau tak ada dalam takbiratul ihram, tak boleh qasar, mesti sembahyang 4 rakaat. Berhenti tak boleh ke? Tak boleh berhenti dah masuk takbir, mana boleh berhenti. Kerana kaedah kita tiap-tiap ibadat wajib bila kita masuk, kita tak boleh berhenti. Jadi sekarang ni kita dah masuk dah dalam sembahyang, cuma kita terlupa niat qasar. Tak apa, kena terus sembahyang, tapi sembahyang je jadi 4. Tak boleh buat 2. Pasal tak niat dalam takbiratul ihram. Ni tak boleh kata Allahu Akbar saja aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah terlupa pula niat. Kita membatal balik. Allah saya aku sembahyang pada zuhur 2 rakaat. Tak boleh, haram buat macam tu. Dan tak jadi sembahyang kita tadi. Tak boleh nak qasar lah. Pasal apa? Pasal kita dah tadi hak mula tu tadi. Sembahyang hak wajib bila masuk kita tak boleh batalkan sesuka hati. Itu kaedah sembahyang. Puasa ke apa pun sama. Sama kat puasa qada. Isteri kita qada puasa. Puasa 6 campur dengan qada. Sampai tengah hari pukul 11 lapar dia. Lapar sikit-sikit lah. Bukan lapar teruk sampai berguling dah. Dia pun pergi buka puasa. Pasal kawan dia puasa sunat juga. Dia pun puasa sunat juga. Cuma biasa kawan dia sunat saja. Yang dia ni gabung dengan wajib. Jadi sekarang ni dia pun pergi buka puasa tanpa ada apa-apa keuzuran. Haram hukumnya. Pasal apa? Pasal dia dah buat ibadat wajib. Tu kena faham. Kita dah masuk semayang, jangan berhenti. Tak boleh. Kalau semayang sunat tak apa. Bahkan kadang-kadang wajib berhenti kalau ada benda hak lebih utama. Contoh Jurayj. Pernah dengar cerita Jurayj? Jurayj dalam Sahih Muslim. Jurayj ni orang ahli ibadat zaman dahulu kala. Dia ada rumah ibadat satu. Mak dia pergi panggil Jurayj, Jurayj, Jurayj. Dia diam, dia semayang. Allahu Akbar, Allah semayang. Dia tak tahu panggil mak dia tu, jawab panggilan maknya lebih utama dan lebih wajib daripada semayang sunat. Jadi mak dia pun marah. Mak dia angkat tangan ke langit, ya Allah, Allahumma la tumithu hatta turyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Jurayj sehingga dia melihat muka pelacur. Itu doa mak dia. Doa mak ni jangan main-main, makbul. Allah Ta'ala kabul terus. Akhirnya dia difitnah, berzina. Dibawa anak seorang, anak kecil, bawa ke dia. Perempuan tu kata, ni anak Jurayj. Orang kampung kata, oh Jurayj, kau ni kaki ibadat, rupanya ni kerja kau. Dirobohkan rumah ibadat Jurayj. Nak dibunuh Jurayj, nak dihukum Jurayj.
Akhirnya Jorih kata, begini, nanti dulu biar aku semayang 2 rakaat. Jorih pun semayang 2 rakaat. Jorih pun lepas semayang, Jorih pun tekan perut bayi tadi. Jorih kata, man abuka, siapa pak kamu sebenarnya? Lalu budak tu bercakap, ra'il ghanam, penggembala kambing. Jadi antara kanak-kanak yang boleh bercakap pada waktu kecil, 3 orang disebut dalam Sahih Bukhari. Salah seorang tu lah kanak-kanak Jorih tadi. Apa nak cerita? Nak cerita jangan kita utama apa benda, kalau ibadat sunat kita boleh potong dan kadang-kadang wajib potong kalau ada benda lebih wajib. Jawab panggilan mak tu wajib. Tu kena faham fiqh. Jadi kata ulama, sekiranya Jorih itu ahli fiqh, maka dia lebih memahami. Itu pentingnya ilmu. Jadi Jorih ni dia ahli ibadat banyak, Allah ibadat lah, tapi dia ada kekurangan ilmu di situ. Itulah Allah Ta'ala kata kita ni kena mengaji. Bila mengaji betul jalanan hidup, insya-Allah. Tak mengaji walaupun nampak betul salah, walaupun nampak betul salah. Nampak betul. Baik, seterusnya. Maka jika ia mendapatkan segala syarat itu, dah 4 dah sebut, syarat semua dah sebut 4. Kalau dia ada syarat tu, hendak qasarkan sembahyang pada awal tempat yang dapat diqasarkan padanya. Jadi dia nak qasar sembahyang, dia kena tempat yang awal, tempat yang dapat qasar. Di mana ia qasar sudah keluar daripada negeri itu. Kena keluar daripada negeri. Jadi tarikh negeri dalam kitab fiqh dah kita belajar dah dalam masa bab sembahyang Jumaat dulu. Ingat lagi tak? Tarikh negeri. Ingat belajar masa bab Jumaat itu. Apa benda tarikh dan negeri? Negeri Selangor ni ke? Apa tarikh dia? Dulu dah belajar dah. Negeri, tarikh dia apa? Dia itu kalau yang berkota di luar kota. Macam contoh kita pergi Palestin, ada kota luar kota tu, luarlah negeri. Kalau negeri, kalau tempat yang berparit melepasi sungai besar, lepas tu sungai, lepas tu luarlah negeri. Kan? Kalau tempat itu berumah, perkampungan, keluar tak ada jenis, tak ada kota. Macam Malaysia tak ada kota. Kalau negara Arab, negara dia berkota dulu. Jadi kalau macam Malaysia tak ada kota, mana? Bila dah habis kawasan perumahan, tanah lapang, start situ baru boleh jamak qasar. Jadi kalau kita di sini, kita di sini, agak-agaklah di mana kita boleh jamak. Kita berjalan nak balik ke Kelantan ni, sampai Batu Kip, tak boleh lagi, tak ada kosong lagi. Naik atas Batu Kip flyover, tak ada lagi. Mau pergi ke mana, sampai ke Tul Betung, tak ada lagi. Lepas pada Tul Betung tu, adalah sikit kosong, kawah kosong hutan tu, situ baru boleh start jamak. Bukit ke apa, tak ada. Bukit hilang, tak ada kawasan perumahan orang, kosong, tanah lapang. Temeluh. Bentung tu dah ada dah. Lepas tu Gombak tu sekejap tu ada kawasan kosong tu kan. Tiap tu. Sikit pun tak apa dah. Lepas tu hak jumpa lagi tu kira negeri lain lah. Itu tarikh negeri di sini. Kalau nak pergi ke lain mana? Tengok lah. Sebab itu Syekh Toha. Syekh Toha ni dia pengalim, ulama alim di Yaman lah, muda lagi. Dia karang kitab Syarah Fathul Umdatus Salik. Nama dia Fathul Wahhabil Malik. Ada 3 jilid. Saya sempat pergi ngaji sekejap itu di Sungai Buloh. Ustaz Irfan bawa dia, anak Ustaz arwah Ustaz Rusdi. Orang alim lah. Sekarang ni dia nak menetap di Kedah. Orang duduk Kedah untung lah, boleh mengaji. Alim semua, alim fiqh.
Dia kata di Jakarta, sepanjang-panjang Jakarta tak boleh jamak qasar. Pasal tak ada sungai, tak ada kawasan lapang. Luah Jakarta tu. Muaz pernah duduk Jakarta. Pernah pergi Jakarta. Luah-luah. Seluah-luah Jakarta tu tak boleh jamak qasar kata dia. Pasal apa? Rumah sambung. Tak ada kawasan lapang. Itu mazhab Syafi'i. Itu. Tapi kata Syekh Mustafa Al-Bura, dia kata sempadan yang disempadankan oleh kerajaan pun boleh kira. Tu kata dia lah. Tapi mazhab Syafi'i tak. Hak asal mazhab Syafi'i mesti lepas kawasan kosong. Jadi kalau ikut Syekh Mustafa Al-Bura, pengarang kitab Fiqh Haji, dia tulis dalam kitab dia Syarah Minhajut Talibin. Jadi dia kata sepadan kerajaan boleh kira. Jadi sepadan kerajaan apa? Mukim lah. Kita mukim Sungai Tua. Mana habis mukim Sungai Tua? Kat Padang tu, kat Padang sekolah Sungai Tua. Situ. Lepas pada tu baru boleh jamak. Tengoklah, kena cek sepadan dalam tu. Tapi itu perkataan dia lah, pendapat dia, ijtihad. Tapi hak asal mazhab Syafi'i mesti kena sampai tanah lapang. Baru boleh jamak qasar. Maknanya kalau kita Zuhur masuk, kita masih duduk dalam ni, tak boleh jamak qasar. Zuhur masuk masih duduk di sini, tak sampai lagi, tak keluar daripada kawasan lagi, tak boleh. Ada dia kata qasar sudah keluar daripada negeri itu adalah tempat yang dinamakan luar negeri. Maksud luar negeri itu maksud tadilah luar sempadan. Dan sah diqasarkan padanya itu bersalahan ia, kerana jika ada ia bagi negeri itu. Jadi dia nak takrifkan negeri tadi. Apa maksud negeri itu? Jika ada bagi negeri itu kotanya. Macam negara dulu-dulu berkota. Tengok cerita-cerita Mak Saleh dulu kan. Ada kota. Maka bila boleh start kotanya? Boleh start jamak, boleh qasarnya, jamak qasar. Maka iaitu di luar kotanya. Dia keluar je pintu kota, belakang tu boleh dah. Belakang dinding tu boleh dah. Itu kalau negeri yang berkota. Itu maksudnya. Bukan kata negeri Selangor tu, tak kota je. Itu takrif negeri di sini. Kena faham tu? Kan tak mengaji betul, mengajar biasa. Luar negeri, maksudnya kalau Kelantan, luar negeri Kelantan. Kalau Kedah, luar negeri Kedah. Jam keren jangan betul mengaji, kena mengaji betul-betul. Baik, jika ada bagi negeri itu kotanya, maka iaitu di luar kotanya. Atau tiada baginya bagi negeri, kota hanya baginya parit, maka iaitu di luar paritnya yang keliling negeri itu. Syarat parit kena keliling negeri. Macam pulau ke, macam Johor kan, ni parit banyak kan, parit Solong, parit apa kan. Maknanya dia kampung tu dia tengah parit keliling. Keluar parit tu boleh. Baru boleh jamak. Walaupun rumah dia belakang parit ni, dia keluar pek situ, boleh jamak dah. Start dia tu musafir luar parit tu, sempadan. Malah baru tak apa. Start situ dah boleh jamak qasar. Tapi syarat dia nak pergi jauh lah, nak pergi 2 marhalah lah. Itu syarat. Mana sempadan yang dia boleh jamak qasar. Itu. Kita ni, kalau kita duduk sini kan, kita boleh jamak kawasan mana? Kalau kata nak balik Kelantan, itulah kawasan lapang lepas tu Gombak tu. Kalau orang duduk di tepi tu Gombak tu, dia pergi pek situ sebelah tu, tak boleh jamak kawasan tu. Itu sempadan. Kalau jenis kota, rumah dia belakang dinding dia keluar sikit, jamak kawasan dah dia boleh. Kalau dia patah balik tu dengan tengok dengan niat lah. Kalau niat nak balik-balik, nak duduk balik, tak boleh lah jam. Kena start musafir barulah. Kalau dah keluar tak boleh patah lah, kena terus kan, kena musafir patah balik dia kena masuk balik masuk dalam negeri boleh. Boleh. Tu parit yang berkeliling dengan 2 negeri atau 2 dusun, maka luar tiap-tiap satu daripada 2 negeri atau 2 dusun itu dengan hukum keliling. Jadi maknanya berasing lah.
Di negeri lain, ni negeri lain, dikelilingi oleh parit. Dua sempadan. Pertama kota, yang kedua parit, sungai dan sebagainya. Baik. Dan jika tiada ada pada akhir negerinya itu kota atau parit, tak ada kota, tak ada parit macam kita ni lah. Macam kita di Malaysia ni tak ada kota dan tak ada parit. Apa? Hendaklah pada menentukan luar negeri yang sah padanya qasar, dilalu segala tempat duduk daripada yang didiami orang. Lalu semua tempat duduk didiami orang. Lalu orang diam dia. Yang didiami yang ada orang duduk. Dia sampai habis hujung ni kosong, tak ada orang duduk. Start 40 tu lah baru boleh jamak qasar. Nampak? 3 sempadan. Pertama, kalau negeri yang berkota, sempadan dia luar kota. Yang kedua, kalau negeri yang berparit, kawasan berparit. Negeri itu kena faham, bukan negeri Selangor pun tak. Negeri itu kawasan. Kalau yang berparit, iaitu luar parit. Boleh start. Kalau tak ada dua-dua, iaitulah habis tempat yang didiami orang. Lalu segala, mana melepasi segala tempat duduk daripada yang didiami orang padanya. Mana dah habis dah kawasan orang diami, keluar dah kawasan kosong, tak lapang. Situ baru boleh start jamak. Itu yang kata Syekh Taha kata di Jakarta tu tak boleh jamak. Pasal kan Jakarta kan penuh orang, tak ada tempat kosong. Kota tak ada, parit tak ada. Boleh faham tak? Ini asal mazhab Syafi'i. Jangan main mudah-mudah, jamak je. Ini apa? Masjid Sungai Tua tu jamak dah. Qasar dah, tak boleh lagi. Mari mana? Okey, sempadan ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut Syekh Mustafa Al-Bura pun tak boleh lagi Sungai Tua tu. Pasal kita mungkin Sungai Tua tak lepas lagi mungkin. Padang tu boleh, boleh. Masjid Sungai Tua tu mungkin Sungai Tua lagi. Kita ni mungkin Sungai Tua. Mungkin apa? Sungai Tua kan? Sungai Tua lagi. Mustapa dia mungkin nakoda lah. Kan? Itu kena tengok. Jadi masjid Sungai Tua ni kita ada di sini tak boleh lagi. Pasal belum keluar mungkin. Tak boleh jamak lagi di masjid tu. Masa kita macam contoh Abang Syekh nak pergi ke Gemencih. Berapa? 80 kan Gemencih? Lebih? Boleh jamak qasar dah. Jadi dia kena keluar, dia nak jamak qasar, dia kena keluar pertamanya waktu itu belum kata zuhur, belum masuk lagi zuhur. Kemudian dia dah lepas daripada sempadan tadi, sempadan negeri. Bila dah lepas baru masuk zuhur, baru boleh jamak qasar. Jamak qasar pun dalam di luar negeri tadi. Contoh dia belum lepas lagi sempadan tu, masuk waktu, dia kena sembahyang tamam. Pasal dia kata tu syarat je. Hendaklah dikosarkan. Kita baca matan kat luar tu boleh faham. Tu dia campur-campur syarah tu payah sikit. Hendak qasarkan sembahyang, qasar sudah keluar daripada negeri. Tengok kat luar tu. Tengok hak luar tu matan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik ketujuh pada atas. Jika tu tengok tu jika ia hendak qasar, jumpa jika. Baik ketujuh pada atas. Jika ia hendak qasarkan sembahyang, ia qasar, dia boleh qasar, ia qasar maksud ia boleh qasar sudah keluar daripada negeri itu. Macam mana nak ketahui keluar daripada negeri itu? Baik, tafsirnya begini. Dia kata kita, jika ada kotanya di luar, jika ada kotanya, maksud kalau negeri itu ada kota, di luar kotanya, jawapannya tu. Baru luar negeri panggil. Tu jawapan. Kena baca elok. Jika ada kotanya, maka. Eloknya buh maka tu jawab. Jika ada kotanya, maka di luar kotanya, baru boleh jamak qasar. Atau paritnya, maksudnya jika ada paritnya, maka di luar paritnya. Baru boleh jamak. 2 sempadan. Kan? Dan jika tiada pada akhir negerinya,
hendaklah dilalu segala tempat duduk daripada yang didiami orang. Kena lalu habis tempat duduk orang duduk, baru boleh jamak qasar. Tu kitab fiqh. Kita hari ni sebenarnya belajar jamak qasar ni, kita belajar ikut dan je, bedah main belasah ya. Orang berjamak qasar, kita jamak qasar. Tuan-tuan semua kena hati-hati, kalau tak cukup hukum kita pendekkan semayang, hak patut 4 kita jadi 2, tak terima Allah Ta'ala, tak cukup syarat. Kan? Kan? Zakat hak patut 1000 bayar 500. Sah tak? Tak sah. Kan? Hak patut semayang 4 kita semayang 2. Pasal apa kena semayang 4? Belum cukup syarat lagi. Kita pergi semayang 2. Pasal apa kena syarat ni mari di mana? Syarat ni mari daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di Bir Ali nak pergi buat haji, Nabi semayang qasar. Sampai di Bir Ali baru Nabi semayang qasar. Pasal apa Nabi semayang qasar di situ? Pasal dah luar sempadan Madinah. Adapun di dalam Madinah tak boleh. Tu dia. Kan? Hak darurat tu bab lain lah. Kita nak taklid mazhab lain tu bab lain darurat. Macam contoh kita pergi Mekah, Madinah kan. Katalah bah ni kata dia tak berhenti tengah jalan ke apa, jamak qasar payah itu, nak taklid mazhab lain kerana darurat itu bab lain. Ni hak kita cerita ni hak mazhab Syafi'i. Hak kita duduk di Malaysia ni tak ada masalah sangat. Nak pergi ke Melaka, nak ke apa. Kalau jalan Melaka ni mana? Mana tanah lapang agak? Ada sungai? Tak ada. Kota memang tak ada di Malaysia, kota. Kota baru je ada. Tu pun tak ada kota dah. Kota tinggi tak ada juga, kota habis dah. Kota Eva Mosa. Mana tanah lapang agak nak lagi Selangor? Nak pergi ke Melaka. Jumpa tanah lapang luar sikit, kosong. Situ start. Luar sempadan. Tak ingat jalan ni. Nak tahu ke mana ni? Rembau Tinggi pun kosong. Jauh. Tu saya mesti ada kosong tu. Tengok balik tu. Tapi kat gitulah. Rasa semput-semput ke, boleh taklid lah. Syekh Mustafa Bura kata sempadan kerajaan pun boleh pakai. Tapi mazhab Syafi'i asal ni. Mazhab Syafi'i asal. Habis. Syahdan. Mana? Didiami orang padanya, dan iaitu luas sedikit daripada tempat yang didiami padanya orang negeri itu. Maknanya orang negeri itu patut luas sikit. Mana habis dah kawasan dulu kan gitu kan, perkampungan ramai, betul tanah lapang. Luas sikit pada tu tanah lapang tu, bolehlah jamak qasar. Dan jika diselangi akan dia sungai besar atau medan yang luas sekalipun. Walaupun ada sungai besar ke medan luas sekalipun, boleh di situ. Dah dikira dah luar negeri dah. Ada tanah lapang. Tiba-tiba dia boleh buat rumah kat situ. Tak boleh dia tak kira dulu. Dulu, kini, selamanya tak ada dah. Dikira sekarang. Boleh jelas. Selesai habis. Ada lagi masa? Sikit lagi Bismillah. Syahdan. Perhatian. Syahdan tu perhatian. Apabila sampai ia kepada tempat yang disyaratkan dilalukan dia pada permulaan. Tadi kita syaratnya nak jamak qasar tu kena keluar daripada kawasan. Jadi kawasan tu sempadan dia ada 3 tadi. Ingat? Pertama apa? Kota. Yang kedua parit. Yang ketiga kawasan lapang. Jadi bila kita balik nanti, kita lalu kat situ. Bila kita lalu kawasan sempadan tadi pada permulaan safarnya tadi, balik. Jadi bila kita balik tadi, kita lalu pada kawasan permulaan safar kita tadi, start mula situ, seperti kota atau lainnya. Lainnya tu maksudnya parit dan
tanah lapang. Dia tiga tu je, kota atau lainnya. Masuk bawah lain-lain tu apa benda? Parit dan tanah lapang. Jadi pada tiga tu kita lalu balik kita pun sampai ke situ. Bila sampai situ apa jadi? Hukum dia apa? Jawab pada apabila sampai kepada tempat yang disyaratkan, lalukan dia pada permulaan safarnya tadi, pada permulaan musafir tadi, seperti kota atau lainnya yang kita bincang ke atas tadi. Bila sampai situ balik nanti apa benda? Putuslah safarnya, habislah, tamatlah musafirnya. Itu jawabnya. Jawab apabila. Maka bila tamat musafir, tiada harus dikosarkan sembahyang. Sampai situ tak lihat. Maknanya kalau kita balik daripada Kelantan sampai tu Gombak tu dah tak boleh dah. Pasal dah masuk dah sepadan kosong. Tak ada kawasan kosong. Mana mula-mula kosong tadi? Lepas pada tu Gombak tu kawasan celah tu sikit ada kosong tu. Lepas pada orang jual lemang tu kan kosong, tak ada rumah orang. Tu. Sampai situ tak boleh dah. Mana RNR Gombak tu dah tak boleh dah ikut mazhab Syafi'i. Pasal dah masuk kawasan dah. Tak ada dah. Ada dah nak balik sini ada kawasan lapang. Tak ada. Ada sini tak ada deh. Tak ada lepas tu. Daripada tu Gombak sampai ke sini tak ada kosong dah. Habis. Itu mazhab Syafi'i. Sebab tu kena mengaji betul-betul kita turas ni. Mengaji betul-betul. Baru kita tahu mana sebenarnya asal keaslian fiqh kita ni. Banyak hukum yang kita buat ni kadang-kadang main hentam kromo. Kan? Kata mengaji kita turah tak jumpa. Memang tak jumpa hukum-hukum ini. Kita dah buat lama ni Masjid Sungai Tua, okey boleh dah. Tak apa, seluas mana kosong je. Lepas tu sambung ke pasal lain. Boleh ke dah? Sikit pun tak apa dah. Walaupun setapak kaki. Tapak kaki dak lah. Sikit lah mana pemisah, dia kira pemisah. Banyak kawasan lapang betul-betul lah hilang. Kalau lapang padang batu kif tu tak boleh. Sejauh mati mendangar. Tak ada lah. Mana kira pada uruf berpisah dah kawasan perumahan ni dengan kawasan perumahan ni. Pisah. Pada uruf. Bendang okey lah tu. Bendang kosong lah. Okey kira. Jadi maknanya dengan kiraan tadi yang dua marhalah tu. Bermula kalau nak balik Kelantan bermula pada tu Gombak atau mula pada tu Gombak start musafir situ. Bukan mula pada rumah kita. Yang 90 kilo tu bermula pada tu Gombak. Ya. Mula start permulaan safar. Permulaan safar situ start mulanya. Hal lain tu kita masih duduk dalam kawasan lagi. Dia tak boleh kira safar. Bukan kira rumah kita. Boleh? Itu dia panggil permulaan safar. Safar tu musafir lah. Bukan ayat safar. Jelas? Kalau katakan kita nak dapat tanah lapang, jauh sangat tak ada tanah lapang. Katakan dalam 20 km baru tanah lapang. Boleh dalam muka situ. Situ yang mula. Kalau tak ada langsung tanah lapang tak boleh jamak. Sebab tu ulama Syekh Toha tadi kata seluas-luas Jakarta tak boleh jamak, tak boleh qasar. Luas Jakarta. Tapi dia tak ada tiga benda tak ada. Dia sambung rumah. Tak ada tanah lapang, sambung. Tak boleh jamak dia kata dia. Pasal dia kata dia pergi Jakarta sepanjang jalan tak boleh jamak. Dia lupa. Dia kata Anam tak pernah pergi Jakarta lagi. Pergi situ je lah. Tapi tak adalah berjalan sampai tu seluas-luasnya. Jadi ulama fiqh ni dia buat hukum dasarkan daripada perbuatan. Ada dalil dia. Jadi kita belajar dulu bab Syafi'i. Hak nak belajar fiqh muasarah apa semua, fiqh semasa, ijtihad ulama semasa apa semua itu kita belajar kemudian lah. Cuma nak cerita hak ni mazhab Syafi'i. Yang aslinya ni macam ni. Sepadan negeri yang dibuat oleh kerajaan tu tidak boleh dipakai oleh mazhab Syafi'i. Itu yang anda sebut tadi apa benda? Kalau mukim tu sepadan kerajaan. Tapi dia tak ada lah kawasan lapak 3 sepadan, tak ada. Jadi dalam asal mazhab Syafi'i tak boleh pakai. Walaupun ada ulama yang kata boleh pakai sempadan kerajaan tu.
Tanda-tanda tu lah, tanda sepadan lah. Maknanya ni mukim Sungai Tua, ni mukim Nakoda, ni mukim. Jadi ulama kata dah boleh pakai dah sepadan tu boleh kan? Ada ulama masa kini, ulama contemporary. Tapi yang asal mazhab Syafi'i tak boleh. Walaupun ditanda. Walaupun ditanda. Pasal sempadan dalam fiqh ni 3 tu je. Sepadan untuk jamak qasar. 3 tu je. Pertama, kotor, yang kedua, parit, yang ketiga, tanah lapang tu je. Macam pintu gerbang kalau KL tu. Dia buat pintu gerbang. Itu boleh Tak boleh. Sebab bukan kotor. Pintu gerbang. Dia buat bentuk. Yalah, kotor ni dia ada dinding semua. Macam orang dulu nak berperang kan, dia buat kotor, orang tak boleh masuk. Tak ada dah sekarang tinggal kotor, tinggal di Masjid Aqsa je kotor. Negara lain tak ada dah. Kalau pergi di London, Buckingham tu. Nak apa? Betul? Dia punya istana Buckingham tu. Dia asal kota tu. Dia kan dalam tu ada orang duduk, rakyat-rakyat duduk, dalam tu ada istana, dalam tu ada kedai gerai apa semua. Jadi orang nak keluar ikut pintu tu. Gitu asal. Okey? Jadi kalau tak cukup benda tu kan tak boleh jadi bila kita balik nanti sampai ke sempadan hak kita start musafir tadilah, 3 sempadan tadilah. Maka putuslah siapa. Bukan sampai rumah baru putus. Kita sampai rumah baru tak ada jamak qasar. Kedai barakat pun nak buat jamak qasar lagi. Mama pinjam surau kejap, saya mau jamak qasar. Mana boleh. Ya. Kalau jalanan kita waktu malam, kita tak biasa dengan keluar, tak biasa. Jadi macam mana kita nak tahu tanda tanah lapang sungai dan kota ni? Kita kena cari ya. Tak tahu kena tengok ni. Kalau tak ada selagi kita tak jumpa, walaupun ada kita tak jumpa, tak boleh benda tu ada tapi tak nampak kita. Mana tak nampak, tak boleh. Dia kena ada, yakin, mesti kena yakin. Yakin ni mana kita tengok Gelap dari kanan. Suluh lampu pakai spotlight. Ada. Orang dia nyala lampu. Tak nyala lampu. Ya tu boleh tu. Kalau naik kapal terbang senang, kita naik atas nampak. Nampak. Kan? Naik tu ladang kelapa sawit. Situ kira tempat boleh jamak qasar, tapi isu pula atas kapal terbang pula. Isu lain pula, tapi jamak qasar boleh lah. Tengok dia lepas dah. Lepas dah kelapa sawit dah. Allah. Kan nilai tu kan report kan kita naik kapal terbang tu. Lepas tu sikit kelapa sawit. Kelapa sawit bukan rumah orang dah lah. Boleh dah tu jamak qasar. Kalau gitu Ustaz, kita lalu jalan kampung senang. Lalu Sungai Koyang senang sikit kata dia. Syaratnya kawasan yang diambil tu lah. Diambil binatang kan? Tak boleh. Diambil binatang tak kira. Mesti penempatan manusia. Tu dia panggil negeri. Negeri itu mana tempat manusia. Bukan istilah negeri itu negeri yang kita faham, negeri Selangor apa semua. Wallahu alam. Dan lagi syaratnya yang kelima. Tu sambung. Jangan mengikut ia pada imam. Tu sambung. Kuliah akan datang insya-Allah. Mana menanda ni? Tak ada pula lah. Tak wajib. Solat jamak qasar ni masuk dalam benda yang harus. Kita boleh buat dan kita boleh tak nak buat, terpulang pada kita. Cuma afdal buat jamak qasar bila mana antaranya ialah bila mana kita rasa tak selesa nak buat jamak qasar. Baik bila datang perasaan macam tu, kita sunat buat jamak qasar. Pasal apa? Pasal untuk hilangkan perasaan tak selesa pada hukum Allah. Mungkin tanya kita tak selesa lah aku buat jamak qasar. Itu sunat kita buat jamak qasar. Afdal. Lebih afdal buat jamak qasar. Supaya kita hilangkan perasaan tak selesa itu pada hukum Allah. Sebab jamak qasar ni Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau tak ada apa-apa perasaan biasa je, kita diberi pilihan. Rukhsah dia panggil. Rukhsah ni diberi pilihan, keringanan. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Dia bukan wajib. Dia rukhsah, keringanan. Kalau kita nak sembahyang penuh pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia adalah sedekah daripada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar, faqbilu sadaqatahu, dan terimalah sedekah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sedekah kat kita, terimalah. Kan?
Mana pemberian Allah Ta'ala ringan, kita terima. Tapi dia tidak masuk dalam wajib. Boleh, pilihan kita. Kalau kita tak terima, kita kufur nikmat. Taklah, bukan kufur nikmat. Tadilah kufur tadi kalau kita rasa tak selesa itu. Tak termasuk dalam kufur nikmat, cuma afdal kita terima. Tu. Tak terima tak apa. Pasal dia masuk dalam hukum benda harus, bukan tak terima. Kalau kita kata tak terima tu, kita reject langsung. Reject, kita kata hati kita, aku tak nak terima ni. Tak terima dengan tak buat lain. Tak nak buat tu tak apa, tapi terima, aku tahu ni boleh jamak pasal ni, cuma rasa tak nak buat lagi ni. Tu lain. Kalau tak terima maksudnya aku tak boleh terima lah jamak pasal ni. Kenapa 4 jadi 2 pula? Itu jadi kufur, kafir terus. Pasal sembahyang zuhur kita kata ni apa ni sembahyang zuhur 4 rakaat setiap hari ni, aku tak terima. Tu balik ada murtad. Kalau tak sembahyang tu dosa besar, tapi tak menerima itu dosa, itu jadi kufur. Dia beza tak menerima dengan tak buat. Hukum kalau tak terima boleh jadi murtad, tapi kalau tak buat itu dosa besar. Sembahyang, kalau dia tak sembahyang dosa besar, tapi tak menerima sembahyang. Aku tak terima sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dia sebagai perintah Allah. Itu orang tu murtad, naudzubillah. Dia ada beza. Menerima dan membuat itu 2 perkara yang berbeza. Okey? Ada soalan lain? Kalau kita nak keluar musafir, perjalanan kita tidak keluar dari mukim lagi. Waktu dah masuk. Bila kita dah keluar dari mukim tu, contoh zuhur kan. Zuhur tu kita boleh jamak saat dengan asar. Baik, sekarang ni masuk waktu zuhur. Kita musafir ke mukim lagi? Mukim. Apa wajib sembahyang kita baru tu? Tamat. Bila kita musafir, kita bawa sembahyang mana pula? Bawa sembahyang zuhur tamat tu. Tak boleh nak jamak qasar. Pasal dah masuk zuhur, kena atas kepala kita kewajipan sembahyang zuhur secara tamat. Bila kita keluar apa pergi pun, ada bawa hak tu. Sama juga bila kita keluar musafir pulang Ramadan, kan, keluar lepas subuh masuk je subuh, wajib tak puasa kata kita? Wajib ke tak? Wajib kan? Lepas tu kita pun musafir, walaupun kita musafir, dia bawa hukum mana? Wajib puasa, tak boleh buka puasa sebab kita keluar lepas subuh. Tapi kalau kita keluar sebelum subuh, sampai tengah jalan, lepas mukim, lepas kawasan start musafir tadi, masuk subuh, sekarang ni kita dipanggil apa kita? Musafir. Musafir ada kelonggaran tak puasa? Ada. Itu biasanya. Jadi pasal tu kalau kita keluar sebelum subuh, lempasi sempadan tadi ni, boleh tinggal puasa pada bulan puasa. Tapi kalau kita keluar lepas subuh, kita dah bawa hukum wajib puasa. Duk bawa situ lah, walaupun kita jalan mana pun, tak boleh tinggal puasa. Solat Jumaat sebelum subuh juga. Pasal Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Diseru sembahyang Jumaat pada hari Jumaat. Hari Jumaat bila mula? Bila hari Jumaat start? Hari start bila hari? Lepas subuh. Lepas subuh baru start hari. Sebelum subuh malam. Tapi orang putih dia letak 12 pagi dah. Itu kerja orang putih tu. Kita tak kenal malam siang. Itu yang jadi keliru tu. Saja aku puasa esok hari. Pasal apa esok hari? Dah pagi ni. Bangun pagi subuh kan, niat kan. Saja aku puasa esok hari. Esok hari apa? Dah pagi ni sekarang pukul 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Salah. Dia sebenarnya pagi tu start pas subuh. Sebelum subuh tu malam. Dulu waktu Islam dulu, maghrib tu pukul 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam, 6 malam, 7 malam, 8 malam, 9 malam, 10 malam, 11 malam, 12 malam. 12 malam. 12 malam tu sebelum subuh kan? Habis masuk subuh 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Ini 1 pagi tengah malam pula.
Tu kena ingat hati-hati tu. Kerja Mak Saleh, kerja orang putih, orang kafir. Sehingga kan kita jadi pening kepala. Mana pagi. Dia waktu ni dia 2 je, malam dengan siang. Dia tak ada 3. Malam, siang. Itu agenda orang kafir tu. Sampai kita tak faham. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab Jawi lama, dia tulis baca kitab Faridah, yang mengaji kitab Faridah, buka belakang. Siap dikaram pada pukul 3 pagi waktu duha. 3 pagi waktu duha. Mana? Aku heran betul kitab ni. Salah aku cerita. 3 pagi waktu duha. Ya betul lah 3 pagi waktu duha. Dah subuh pukul berapa? 1 pagi. Subuh tu 1 pagi. Lepas tu 2 pagi, 3 pagi. 3 pagi masuk duha lah. Kan sekarang subuh pukul 6 katakan lah. Duha pukul 9 kan? Ya lah tu. 3 jam lepas. 3 pagi. Tengok di belakang kitab Faridatul Faraid. Pukul berapa siap? Siap apa? Siap Karang. Syekh Ahmad Fadhani Karang. Tu tengok. Zaman dulu. Waktu tu gitu asal. Akhirnya orang kafir cuba merubah pemikiran kita dan menjadikan benda itu tengah malam. Itu antara benda-benda agenda orang kafir lah. Kita pun tak kenal siang, malam, pagi, petang ke mana lah. Jadi mula hari Jumaat ialah subuh. Hari Jumaat, hari siang. Malam Jumaat maksudnya malam tadi. Jadi bila Allah Ta'ala kata sebut hari Jumaat, subuh tu dah wajib dah Jumaat pada kita. Oleh itu siapa masuk saja subuh dia masih belum musafir, haram dia musafir. Melainkan dia sempat sembahyang Jumaat tengah jalan. Tak boleh dia musafir. Tengok pagi ni Allahu Akbar subuh dah, tak musafir lagi. Haram musafir melainkan dia boleh sembahyang Jumaat tengah jalan. Kalau dia tak boleh sembahyang Jumaat tengah jalan, haram musafir. Pasal apa? Pasal sembahyang Jumaat dah wajib kat tadi dia. Dah masuk dah hari Jumaat. Tu tak boleh tinggal Jumaat. Pertama, dia boleh sembahyang Jumaat tengah jalan, ataupun yang kedua mudarat besar bagi diri dia. Contohnya tiket kapal terbang nak pergi Mekah, itu jadual dia. Terpaksa tinggal sembahyang Jumaat. Tapi dia keluar pukul 10 pagi, dia keluar nak pergi KLIA kan contohnya. Itu tak apa, darurat. Kalau tak ada batu haram musafir hari Jumaat dan tinggalkan sembahyang Jumaat. Dia mesti sembahyang Jumaat. Kalau musafir tu lepas subuh haram. Kalau kita musafir haram. Wajib. Kalau sembahyang Jumaat tengah jalan tak apalah. Mana kalau kita masuk ayat dengan ayat Ustaz sebut haram musafir selepas subuh hari Jumaat, melainkan tak haramnya pertama dapat sembahyang Jumaat tengah jalan. Okey, tak haram. Yang kedua kerana darurat, tertinggal daripada kawan, tiket kapal terbang dan sebagainya. Dua ini tak apa. Tapi kalau kita musafir lepas subuh hari Jumaat, yang pertama tak sembahyang Jumaat, haram. Yang kedua tak sembahyang Jumaat dan tak ada darurat, haram. Tak sembahyang Jumaat dan tak ada darurat. Kalau dia kira ahli Jumaat, lagilah haram. Pasal apa? Pasal pertama dia musafir lepas subuh kan. Yang kedua, orang tak boleh nak buat Jumaat pula dengan sebab dia tengah-tengah degil cukup-cukup 40. Dia keluar sama 3:39 dah, tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia keluar sebelum pada subuh tak apa. Jadi kapal tu kira 39 sembahyang zuhur itu. Tapi dia keluar tak berdosa lah pasal dia keluar sebelum subuh. Walaupun tak orang tak boleh buat sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Jumaat ni wajib bila cukup syarat, zakat wajib bila cukup syarat. Sama kan? Jadi dah tak ada orang tak sembahyang zuhur. Cuma kalau dia keluar lepas subuh tu, berdosa lah dia, 2 kali berdosa lah. Pertama, dosa keluar tak sembahyang Jumaat tengah jalan. Kan? Yang kedua, berdosa kerana menyebabkan orang lain tak boleh sembahyang Jumaat. Kerana dia keluar lepas subuh. Itu dia ingat musafir hari Jumaat tu. Itu pun kalau kita tak ada darurat lah. Tapi hari ni biasanya kalau kita musafir pun kerana darurat. Contoh tiket kapal terbang gitu kan. Tiket bah memang dah gitu, itu masuk darurat. Kalau dulu dia tak ada tiket-tiket ni, naik unta kat tangan kita kan, naik kuda takkan darurat pun dah pula kan. Tak ada apa. Jadi suasana ini kalau kita keluar pun kerana darurat biasanya. Melainkan hak jenis sengaja, hak tak faham. Kita musafir pukul 11 lah, senang, tak payah sembahyang Jumaat.
Oh, sedap dia dah. Mai ke mana pukul aku tu? Kita keluar start pukul 11 Tak payah main Jumaat kata dia. Saya aju kan. Saya aju ramai keluar Jumaat. Tu lah. Keluar musafir. Dia lepas sembahyang raya baru balik. Tak boleh tinggal sembahyang Jumaat. Itu mazhab Syafi'i. Walaupun jarak berpuluh-puluh batu pun. Ada soalan lain? Tadi sana dia mahalah tu kira di 3 sepadan tadi, kota, parit atau tanah lapang. Situ start kira 2 marhalah. Selagi kita duduk dalam kawasan tu, kira kita duduk dalam kawasan lagi, tak kira lagi. Dia start pagar sepadan. Blok sebenarnya. Sebab dengan imam ni, dalam semayang yang bacaan kuat. Jadi imam ni dia baca surah kembali. Macam mana keadaan? Sah semayang. Contohlah imam rakaat pertama dia baca alam nashrah. Rakaat kedua wadduha. Terbaliklah kan? Sepatutnya alam wadduha dulu alam nashrah. Sah semayang. Pasal sunat baca surah mengikut tertib susunan dan mualat berturut-turut. 2 sunat. Pertama ikut susunan, atas dulu, bawah-bawah. Yang kedua mualat, mana lepas pada surah tu terus, jangan jauh. Itu. Jadi kalau jauh pun hilang pahala juga. Ada orang baca alam nashrah, lepas tu alam tarakai. Mereka ada riwayat lah yang sebegitu. Jadi kalau yang sunatnya ialah lepas kuliah macam apa? Lepas kuliah macam apa? Ramai orang baca lepas kuliah Allah kan? Lepas kuliah izaja. Kalau sembahyang fardu, melainkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat memang ada warid riwayat. Sembahyang sunat ni digalakkan baca 2 kuliah dengan Allah. Tapi kalau sembahyang fardu saja dia tidak ada warid di riwayat. Jadi sembahyangnya sunat ikut tertib surah dan mualat wala berturut-turut. Jadi lepas kuliah izaja. Gitu. Kalau salah benda ni hilang fadilah lah. Maknanya hilang pahala sunat. Sunat hayat je pun. Sunat hayat. Jadi sah semayang. Tak ada apalah. Cuma imam yang macam ni tidak afdal jadi imam. Tidak afdal kita lihat lantik dia jadi imam, kerana dia menghilangkan fadilat-fadilat yang besar bagi makmum. Jadi antara syarat kita nak lantik imam adalah imam itu menjaga kemaslahatan makmum. Di sekarang ni tak jaga masalah makmum lah, hilanglah pahala makmumnya surah. Dia berdalilkan dengan Sahih Muslim dalam hadis yang 700 lebih ada. Nabi baca terbalik. Sebab kaedah dulu dia kata memang Nabi baca patah balik. Okey. Kadang-kadang gini, saya pun tak pasti lagi dalam hadis tu ada ke tak. Cuma kadang-kadang kalau Nabi buat, bukan semestinya kita kena buat. Kadang-kadang Nabi buat, Nabi nak bagi tahu benda tu boleh. Tu je. Nabi pernah kencing berdiri, bukan kita kena kencing berdiri. Nabi nak bagi tahu kencing berdiri tak haram. Nabi minum air zam-zam berdiri, bukan kita kena minum air zam-zam berdiri. Nabi nak bagi tahu minum air berdiri ni tak haram. Kan? Nabi pernah berwuduk sekali, bukan kita kena berwuduk sekali, kita sunat wuduk 3 kali. Tapi Nabi nak bagi tahu berwuduk sekali pun sah. Jadi kan ada perbezaan tu antara benda yang Nabi buat nak menunjukkan libayanil jawaz, nak menunjukkan benda tu boleh, dan benda ini sunat. Dia ada 2 isu yang lain. Jadi kalau Nabi baca terbalik, tunggang terbalik tu, kadang-kadang Nabi nak bagi tu, kalau tunggang terbalik tu boleh, tak batal sembahyang. Tapi yang afdalnya ialah ikut turutan. Minum berdiri tu boleh, tak haram. Tapi yang afdalnya minum duduk. Pasal tu Nabi mandi minum berdiri. Kencing berdiri tu tak haram. Pasal tu Nabi kencing, ada buang air kecil berdiri. Tapi yang afdalnya ialah kencing atau buang air kecil duduk. Itu isu. Jadi kena tengok hadis. Hadis tu bukan kata mari semua kita bedal semua dah. Tak boleh. Sebab itu ulama kata al-hadisu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempat kesesatan melainkan bagi ahli fiqh. Sesat tu bukan sesat hadis, tempat kesesatan orang. Pasal dia tak faham, bukan salah hadis. Orang tu tak faham. Illa lil fuqaha, melainkan ahli fiqh yang faham maksud hadis dan sebagainya. Itu insya-Allah.
Durian pun dah bau, insyaAllah setakat ni dulu lah. Wallahu a'lam. Bau masuk sini durian. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam. Apa ni? Kanan agak air. Oh, air.